Umur macam ni dia boleh dribble lah. Korang tak tengok lagi. Kalau korang tengok memang oi. Betul tergolek lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Gugup sikit kan. Sebab apa? Hari ni sebelah saya legend dan pemain masa kini yang terbaik, Safi Salih. Okey, selamat datang Safi Terima kasih. Okey, Saya panggil ni Otai. Otai memang A lah. Saya punya idol lah. Tengok. Terbaik. Okey, terima kasih. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan subscribe channel The Azman Adnan. Kepada yang dah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada yang belum, bolehlah subscribe. Dan saya telah mengeluarkan cap terbaru saya brand AA19. Boleh dapatkan di www.monyok.com. Nama saya Muhammad Safi bin Muhammad Salih. Itu nama IC lah. Nama dia nama IC Muhammad Safi bin Muhammad Salih. Tapi Macam tu. Tapi orang selalu panggil Safi Salih atau Super Safi. Saya main position striker sebab saya mengidolakan Azman Adnan. Mengidolakan pemain-pemain lain yang main striker. Lokal tempatan, bukan import. Itu menjadi kebanggaan saya duduk sebelah Azman Adnan. Okey, saya dah bermain dengan banyak pasukan dalam Malaysia ni sama macam kita. Selangor pernah, KL pun pernah, Sarawak, Little Jaya, JDT, PKNS, DJ City. So, kalau nak cerita satu hari tak habis Betul. Okey, lepas tu saya sentiasa pakai nombor 10, #10. Dan korang guys, saya nak celah sikit, jangan lupa subscribe saya punya channel juga, Super Safi Channel. Subscribe dan saya pun dah subscribe Otai punya. Mungkin dah lama lah, saya dah banyak kali jumpa Otai ni. Tapi yang first time tu saya tak ingat bila dan di mana. Tapi bila saya jumpa Otai Azman Adnan, sebenarnya Azman Adnan ni saya dah kenal nama dia, dah lama saya kenal. Semenjak saya sekolah Cochrane. Kita sekolah sama Sekolah sama, cikgu pun sama. Cikgu training bola kita pun sama. Sama, Cikgu Usup masa tu. Dan dari situlah saya, Cikgu Usup pun dah basuh mental saya. Azman Adnan macam ni, Azman Adnan. So saya nak menjadi next Azman Adnan. Cikgu Usup ajar saya pun Azman Adnan buat macam ni. So saya nak menjadi Azman Adnan juga masa dekat sekolah. Saya berpuas hati dan bangga bila borak dengan Otai macam ni. Saya pun terharu terus terang cakap, kerana satu, kita orang ni sama sekolah, sama Cikgu Yusof yang Yusof ajar kita. Betul. Dan menjadi kebanggaan saya kerana daripada sekolah yang sama menjadi pujaan peminat-peminat bola sepak Malaysia hingga hari ini. Terbukti lah Cikgu Usup melahirkan legend-legend. Betul. Cikgu Yusof. Cikgu Usup Cuma banyak. dia cikgu sekolah je. Kalau dia tak cikgu sekolah, saya ingat mungkin dia dah jadi coach lah. Betul. Untuk Liga Malaysia. Okey. Tapi Salih ni memang saya dah dengar saya dah dengar dia sebab dia budak Cochrane. Sebab kita orang ni ada group. Ada group tau, Cochrane. Safi pun dalam tu. Pergi seorang lagi tu siapa? Dah main Perak tau. Main Perak. Siapa player? Okey lah, yelah dah bumur ni dia lupa sikit kan. Okay. Syarum Kalam. Syarum Kalam. Okey. So dekat situ saya dah nampak kan perkembangan dia, makin lama dia lagi meletup. Padahal sebelum tu dia wakil pasukan daripada Kuching semua tiba-tiba dia terus meletup. Yang betul ketara dia punya nama naik Piala AFF. Betul. Masa tu dia 2010. Boleh kata saya selalu ke stadium untuk tengok dia je. Sebab apa? Sekarang ni dalam Malaysia striker dah tak ada tau. Local striker dah tak ada. Kan? Bukan saya nak cakap pasal dia sebelah saya, tapi ini kenyataan. Kerana semua pasukan ambil import. Jadi lokal kita tak ada. Mati lokal kita punya striker Betul. Tu yang kita terpaksa ambil pemain. Betul. Untuk jadikan warga negara. Jadi pemain tempatan tercicir. Memang tercicir. Saya sendiri merasakan sebab bila kita nak main satu tim tu, kita kena bersaing dengan pemain import. Tu dah tentunya banyak coach, banyak tim nak meletakkan pemain import di bahagian serangan nak skor gol. Tapi kita tak boleh skor gol. Kita boleh skor gol. Sebenarnya apa yang Syafi Salih cakap, kepercayaan tu perlu diberikan kepada pemain tempatan. Lagi satu, kita tengok semua pemain import. Jadi apa guna kita buat pelapis? Betul. Pelapis ada untuk jadi striker, tapi at the end import yang main. Tu striker yang ada duduk tepi. Betul. Memang tak ke mana lah sebab peluang tu tak diberikan. Bukan kita tak ada striker yang baik sebenarnya. Ada. Selagi tak diberi kepercayaan, selagi itulah tak ada striker import. Saya rasa mungkin selepas
selepas saya tak ada dah siapa nampak striker tempatan yang betul-betul ada nama yang boleh skor. Betul, setuju Bi. Susah. Setuju. Sebab selama ni pun kalau dekat luar Otai pergi minum ke orang tanya kan, kenapa kita striker tak ada? Otai ceritakan benda yang sama. Betul. Kita tengok kenapa kita panggil Safi Salih? Kenapa kita panggil Mak Yo? Ini dia yang striker kita ada. Betul. Yang lain semua import. Habis kita nak blame siapa? Sebab itulah saya masih bermain sampai sekarang lah. Sebab saya belum tengok lagi striker yang next generation yang betul-betul boleh diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menggalas tugas skuad kebangsaan, yang boleh jadi top. Saya tak ada. So sebab tu saya main lagi untuk membuktikan anak tempatan juga boleh. Bukan striker foreign, bukan. Anak tempatan pun boleh. Betul. Semangat ni lah yang kita nak untuk semua pemain-pemain yang dekat Malaysia, pemain-pemain tambahan pula yang main striker. Betul. Semangat macam Safi lah kita nak. Kita tunjukkan yang kita boleh. Boleh. Bukan pemain import aja kita nak bergantung dekat dia. Pemain tempatan pun mampu lakukan. Betul tak? Tapi kebanyakan coach dengan tim ni kadang striker yang berat, striker yang lembab pun boleh bagi main juga. Tu yang kita sebagai striker tempatan ni pun Betul. apalah bezanya kan. Yang Kadang terbaru kita ni lagi lah. bagus. Yang terbaru ni Liga ni. Otai ada Betul, tengok lah satu betul. tim tu kan. Striker dia alamak. Aduh. Ni. Kalau Otai coach dah Betul. tentu Otai letak awak pada striker tu. Betul. Tapi Otai tak boleh sebut lah pasukan Tak mana boleh kan. Saya pun rasa geram bila tengok macam ni ke pemain striker import main. Betul. Kan? Dia Dah kalau bayar nak mahal. ambil, bayar dah tentu mahal. Yes. Kalau nak ambil, biar orang cakap better lagi pada yang lokal. Betul, saya Ini lokal setuju lagi lah. baik pada yang Yeah. import. Last nanti setengah jalan diorang buang. Betul. Terpaksa keluar duit lagi. Betul. Kenapa tak beri peluang dia kat pemain-pemain tempatan? Ya. Pemain tempatan ni tak diberi kepercayaan. Bukan tak ada talent langsung. Tapi pemain macam saya dulu pun, bukannya saya terus bagus. Tapi coach tu, dia bagi kepercayaan saya untuk bermain. Dan kalau korang semua tahu, pada tahun 2010 dan 2009 tu, Liga kita tak diimport. Dan pemain lokal kita menyelah. Sebab tu, pemain lokal kita nampak bagus. Tapi bila masuk import, jadi anak tempatan lokal, striker terutamanya, tenggelam. Tak diberi peluang lah. Tak diberi peluang. Kepercayaan susah nak didapat oleh pengurusan, oleh jurulatih. Tu yang membuatkan saya rasa tak ada pemain yang striker yang menonjol lah buat masa sekarang. Setuju lah, saya setuju dengan apa yang Safi cakap. Kerana sekarang ni apa yang saya nampak lah, ni pandangan saya tim dia nak menang aja. Yes, betul. Dia ambil semua striker, dia nak menang. Jadi di mana pembangunan kita? Bila tim Malaysia kita struggle. Ini berlaku. Tak Betul ada satu tim yang betul-betul fikirkan development pembangunan untuk anak tempatan, tak ada. Semua nak tengok champion nak champion, ambil striker, okey boleh gol lah, boleh champion. Tak ada, tak boleh. Tak ada yang tim yang buat pembangunan untuk local player, tak ada. Ya betul. Saya memang bermula karier profesional saya dengan KL. Saya kontrak dengan KL umur saya 19 tahun dah. Sebelum tu saya dah bermain Piala Under 19 lah. Waktu zaman saya tu orang panggil Piala Milo Under 19. Masa tu waktu sekolah pun saya dah main Form 5. Habis SPM saya main Piala Milo dan tahun selepas itu 19 tahun saya dah di offer menjadi seorang pemain profesional lah dengan KL. Tu perjalanan saya lah bersama pasukan KL dan banyak sejarah saya bersama KL. Saya sign waktu tu 3 tahun dengan KL. Umur 19, 20 dengan 21. Kalau kita sebut Cochrane, kebanyakan pemain-pemain dia ramai yang mewakili pasukan KL. Betul, saya setuju. Setuju. Sebab boleh katakan bermaksud dekat situ cikgu yang ajar kita orang ni mempunyai kualiti menilai pemain. Dia punya mata tu ada tajam lah, mata tajam untuk dia boleh tengok talent seorang pemain. Masa tu saya memang perform lah dengan KL. Saya score banyak gol walaupun ada import. Import waktu tu pun dia coach dan management pilih import midfield. Dia tolong jolok bola tadi. Attacking lah. Attacking. So saya boleh bermain striker. Tu saya perform juga kat KL. Saya dapat offer masa tu. Beberapa tim lah masa tu ada MPPJ pun tengah top, Sarawak. Dan bila saya nego dengan deal dengan MPPJ, saya masa tu tengok MPPJ ramai star dah lah. Saya baru budak muda lah nak naik, nak buat nama. Saya fikir kalau saya join MPPJ saya tak dapat peluang bermain. So saya membuat keputusan ke Sarawak lah. Bagus lah langkah. Yang penting dapat main. Betul, dapat main. Dan saya tengok squad tu masa tu ada brother Syaril Majid, Syaril Arsyad main. Saya satu rumah dengan Syaril Majid. Saya banyak cerita dengan Syaril Majid sebenarnya. Dia memang sempoi ya. Jangan sebut lah, kalau tak habis lah. Memang Syaril Majid sempoi. Betul. Saya satu rumah dengan brother Syaril Majid.
saya start dengan Selangor, career saya tak berapa bagus. Saya mengalami kecederaan ACL masa tu, baru buat operation ACL, dan saya pada awal season tu saya tak main dalam 3-4 bulan lah sebab saya masih dalam rehab ACL. Dan selepas tu saya diberi kepercayaan dan saya meletuplah, senang cerita kan, dengan Selangor. Selangor ni memang susah lah saya nak buat keputusan sebab saya tahu Selangor ni tim yang besar masa tu. Memang ialah beberapa player pun tahu Selangor ni tim macam mana. Memang satu gergasi lah masa tu. Dan bila saya join dengan Selangor, saya dapat bantuan sokongan moral dan mental lah. Mental, moral, fizikal semua dengan family saya, dengan rakan sepasukan, dan alhamdulillah saya meletup dengan Selangor. Sebenarnya Safi Salih ni, kalau saya lihat dia kan, saya terkenang kan apa legenda kita Allahyarham Mutadari, sebab gaya dia, cutting dia, cara permainan dia ada mirip-mirip arwah. Jadi pasal saya katakan dia sekarang ni tak ada lagi player yang lebih baik pada dia. Itu pasal dia masih bermain lagi. Sebab selepas ni kita tak tahu bila lagi penyerang tulen. Bukan maksud saya flanker ke attacking, penyerang tulen. Selepas Safi Salih saya tak tahulah siapa lagi yang akan keluar. Dan kita sebenarnya mengharapkan pemain tempatan yang keluar, bukan foreigner. Kalau player import striker, dia orang tak lama kat sini. Dah habis career dia orang balik negara dia orang. So apa yang kita nak banggakan? Macam Otai ni sampai sekarang masih ada. Kita boleh bangga dengan Otai. Dia ada kat sini lah. So kalau import semua dah balik Brazil, dah balik mana semua. So no point. Bila saya tengok Safi Salih main Piala AFF tipu saya tak pergi. Saya pergi ke stadium untuk melihat dia, dan jadi satu kebanggaan bila dia menjaringkan gol. Saya pun naik bulu roma tau. Sebab apa? Budak sekolah, rakan sekolah saya yang junior ni telah menjulang nama Malaysia. Dekat situ Safi terus meletup. Dia dah tak pandang ke belakang dah. Jadi saya rasa gembira. Masa tu partner dia dengan Mak Yo. Betul kan? Sebab saya ke stadium, saya tengok, saya tahu kebolehan dia. Dia memang lengkap sebagai seorang penyerang tulen. Skill Safi Salih saya nak sebut lah, budak Cochrane, apa pun dia boleh buat lah. Senang saya cakap lah. Kalau saya nak explain satu-satu ni susah. Dia ada trademark masing-masing. Dia ada trademark masing-masing. Macam apa Otai, Mantan Mansport. Semua dah tahu. Itu budak Cochrane je ada. Budak Cochrane je ada. Senang saya cakap. Kalau nak olahkan dia punya ni senang. Dia semua boleh buat. Budak Cochrane dia semua boleh buat kan. Dengan heading dia apalah, bicycle kick dia apa, semua dia boleh buat. Tapi itu saya belajar juga dengan permainan Otai kita. Saya tengok juga Otai main. Shooting dia kalau turn tu memang keeper tu bye-bye lah. Perasaan tu memang tak dapat digambarkan dengan kata-kata lah. Utamanya bila melibatkan memori, kenangan terindah dalam kerjaya saya tu takkan terpadam sampai bila-bila lah, senang cerita lah. Memang kalau diingatkan kembali sejarah 2010 tu sangat manis. Macam mana saya score heading tu, saya timing tu saya masih ingat lagi macam mana. Betul ada kat stadium tu. Macam bau rumput dia, bau crossing bola tu memang saya masih ingat sampai sekarang lah. Tak dapat dinafikan, dan saya masih menunggu sampai sekarang local striker buat macam tu. Saya nak cabarlah kan generasi muda ni. Saya pun nak tengoklah national kita dengan permainan naturalisasi semua bagai menanglah piala selepas ni. Memang setuju, memang masa tu tak jauh beza pun dengan Thailand pun kita boleh beat, kita boleh menang Sukan C 2009 tu kan. So tak ada masalah sebenarnya. Walaupun dengan pemain lokal sahaja, anak tempatan. Tak ada. Padahal masa tu Indonesia dah pakai import dah. Singapura pun dah pakai. So, kita masa tu tak pakai lagi. Tak pakai lokal. So tak mustahil lah anak tempatan kalau diberi kepercayaan, diberi peluang, anak tempatan kita boleh menyelah. Lepas 2010 tu memang ada beberapa kelab lah, terutamanya ada Indonesia yang membuat tawaran. Memang masa tu atas meja ada 4 offer, Pelita Jaya, Persib Bandung, Persija dan Persiba Balikpapan. Itu kat Kalimantan. So selepas saya kaji semua tim dan saya berbincang dengan family, dengan orang kenalan rapat saya, akhirnya saya memilih Pelita Jaya lah. Sebab saya fikirkan jarak bila saya nak balik untuk pasukan kebangsaan tu tak terlalu jauh. Kalau Persiba Balikpapan tu kat Kalimantan jauh, ada kena dua transit. Bandung pun ada direct, tapi saya fikir ini susah kalau saya nak biasakan diri. So saya fikir Jakarta dah biasa kan. So itu yang saya pilih Pelita Jaya. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni, atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan.
Saya sebenarnya terkejut juga dengan sambutan fan Indonesia sebab kita baru kalahkan dia orang. Lepas tu dia orang bila saya main kat sana, dia orang sambutan dia orang tu tak seburuk yang saya sangka lah. Saya kan ada fanatik fanatik. Cumanya dia orang support gila-gila lah, fanatiknya ekstrim. Dan saya terkejut bila tengok first time main first game tu lah lawan, saya masih ingat lagi lawan Sriwijaya. Stadium penuh tadi. Stadium penuh dengan ada saya punya banner kat situ. Cakap, wow, ini satu sambutan yang luar biasa. Saya main kat luar dan saya skor pula tu masa gol perlawanan pertama saya menyertai Pelita Jaya tu. Memang satu perasaan yang bangga lah. Bukan untuk diri saya sendiri tapi untuk negara Malaysia. Saya buktikan anak tempatan juga boleh berjaya di luar. Pada ketika itu memang bezalah sebab liga kita tak ada import dan liga dia ada masa tu ada 5 pemain import boleh pakai. So ada nampak lebih kompetitif lah masa tu. Tapi bagi saya kita punya standard dengan pemain Indonesia taklah terlalu jauh. Cuma mentaliti dan macam mana fans dia punya sambutan tu lah yang berbeza. Sebab mana-mana pergi pun stadium penuh tadi. Sana punya fans tu gila. Dia lain macam. Tak macam kita lah. Kita semi final kadang. Final lah. Itu je. Tapi zaman hotel lain. Zaman hotel main kat Stadium Merdeka semua penuh. Stadium kecil macam tu kan. Tapi lain lah kan. Naik Barakuda tu memang satu pengalaman yang nak cakap seram, ngeri pun ada. Tapi bagi saya selalu fikir positif. Benda tu best lah kan. Kita tak pernah naik kan. Bila naik dengan dikelilingi askar semua, mula takut lah kan. Takut, tapi bila dah habis game tu kita dah champion, kita rasa enjoy lah kan. Dalam tu memang macam kereta kebal. Dan pergi perang lah. Macam nak pergi perang. Kita nak main bola je padahal tu kan. Dengan askar bawa senapang semua. So kita takut lah. Tapi dengan semangat untuk Harimau Malaya tu kita berjaya dengan kejayaan. Selepas saya dapat berita Hafiz Ali ke Pelita Jaya, secara jujur, secara ikhlas menjadi kebanggaan untuk diri saya dan juga rakyat Malaysia. Bukan mudah untuk pemain tempatan dapat bermain di Indonesia. Jadi bila Hafiz Ali pergi ke Indonesia tu, boleh katakan jadi kebanggaan lah kepada pemain-pemain dan sepatutnya pemain-pemain muda ambil orang cakap inisiatif. Hafiz Ali boleh pergi sana, kenapa aku tak boleh? Tapi kena usaha lah. Tu yang saya cakap, hanya pemain pertama Malaysia yang bermain di Indonesia. Lepas tu dia menjaringkan gol lah. Nombor 2 penjaring terbanyak dalam liga sana. Kira terbaik lah. Apa lagi yang saya nak katakan? Untuk yang next selepas Hafiz Ali main Piala AFF tu, next punya tournament tu kita tak nampak pemain yang macam Hafiz Ali, striker yang betul-betul macam Hafiz Ali yang mempunyai kelebihan. Jadi untuk pasukan-pasukan yang nak ambil dia pun, nak ambil sesuatu pemain tu, dia mesti menilai banyak aspek. Bukan dia tengok pada satu perlawanan, dua perlawanan. Dia banyak, dia akan nilai pemain tu baru dia ambil. Dan paling ketara Hafiz Ali menjadi pemain pertama lah main dekat Indonesia sebab Piala AFF tu dia telah menunjukkan performance yang orang cakap tip-top lah. Dah sampai 4 team offer. Fikir sendiri lah. Memang masa tu saya tengah sedap lah main dekat luar masa tu tadi. Saya pun selepas Indonesia tu saya tengah form lah. Tengah form. Saya nak target main dekat negara lain, contoh Thailand ke Vietnam kan masa tu. Liga yang lebih tinggi. Tapi bila saya main kat Indonesia tu, diorang ada masalah liga. Liga tu ada dua. Liga pertama, liga kedua. Tapi diorang bukan liga pertama dan kedua, tapi dia ada sama level. Macam Liga Super ni tapi ada dua kat sana. Ada kemungkinan akan di-ban masa tu. Akan didenda dengan FIFA kan. So bila cerita tu dengar, saya dah gelabah lah sebab saya masa tu masih bermain untuk pasukan Harimau Malaya. Dia punya denda tu, siapa yang main untuk Liga Indonesia tidak boleh beraksi untuk pasukan kebangsaan. Pasukan negara. Pasukan negara masa tu. So saya dah gelabah lah. So bila dah dengar macam tu, FIFA akan ban Indonesia, Liga Indonesia, saya kena cari jalan keluar untuk bermain pasukan Malaysia masa tu. So saya balik ke negara tanah air dan memilih JDT kerana JDT waktu itu dipimpin oleh TMJ, membuat ada satu plan yang sangat baik. Dia nak buat tim Johor ni gila-gila lah. Dia nak bangkitkan balik tim bola Johor tanpa memikirkan panjang. Memang saya banyak discuss masa tu, sampaikan kecoh lah masa tu TMJ datang ke FM sebab saya masih dalam skuad kebangsaan tim Malaysia masa tu, dan coach dan manager, coach Datuk Raja Gopal tak bagi saya keluar ke mana-mana untuk membuat sebarang perbincangan, dan tiba-tiba TMJ datang dan itulah menjadikan saya membuat keputusan saya bermain dengan pasukan JDT lah.
JDT tak banyak beraksi lah, ada beberapa gol lah, tapi gol bicycle kick tu masih ada lah. menjadi trademark. Dan paling manis bersama JDT adalah tahun 2015 kita orang menang Piala AFC Cup di Tajikistan. Itu piala yang sejarah dalam Malaysia lah, tak ada pasukan dalam Asia Tenggara pasukan pertama lah yang boleh menjuarai Piala AFC sampai sekarang lah. JDT dia ada satu vision yang lain untuk beraksi dalam Champions League Asia Champions League lah. So itu level lagi tinggi lah. Memang macam tim Korea, Jepun semua main kat sana. Memang lagi laju lah. Apa yang Safi cakap tu pasal pasukan JDT memang kita perlu akui pasukan ni bertaraf orang cakap dunia lah. Betul. Daripada segi facility tu. Lepas tu kebajikan pemain kan. Jadi kita tak perlu nafikan. Kita kena akui kenapa JDT berada di tahap tu sekarang. PKNS sebab masa tu saya keluar daripada JDT dan PKNS membuat tawaran lah. Tim lain pun ada buat tawaran masa tu, tapi saya lebih kepada PKNS sebab saya suka membantu tim yang macam tim yang baru nak naik baru nak naik, saya buat tim tu menjadi sesuatu. Sejarah dan sejarah saya alhamdulillah lah masih baik. Bila contohnya macam saya pergi Pelita Jaya, tim tu kat bawah dah nak turun liga dah, bila saya masuk jadi nombor 4, nombor 3. So saya selalu pilih tim yang bawah untuk naikkan. Macam JDT dari kosong kita buatkan JDT menjadi satu gergasi dunia. Macam PKNS, diorang tak pernah berada dalam kedudukan yang terbaik dalam Liga Super. Tapi bila saya masuk, PKNS dalam sejarah menjadi nombor 2 dalam Liga Super. Dan PJ City, bila saya ada masalah dengan sebuah pasukan utara tu, PJ City membuat tawaran dan tanpa fikir panjang saya cakap saya join PJ City dan semua orang kenal PJ City dekat Malaysia ni. Sebelum ni tak ada orang kenal pun PJ City ni siapa bawa owner dia, dan bila saya masuk semua kenal PJ City ni. KL sebab diorang masa tu diorang nak membuat tim KL menjadi macam tim Otai dulu lah. Diorang main time zaman Fandi Ahmad main. So tu yang dia mencari seorang yang macam saya lah untuk kembalikan kegemilangan KL. Okey, yang tu pengalaman dia dah telah berjaya mencipta legasi dia career dia, dan dalam masa sama nama sebagai penyerang tulen tu susah. Betul, kita nak buat nama ni. Bukan senang nak buat nama sebagai striker, pemain tempatan ni nak maintain. Yes. Tiap-tiap tahun nak maintain. Tapi Safi Salih telah berjaya. Itu yang membuatkan pada tahun ni pun saya tak terkejut. Masih ada tim nak Safi Salih kerana pengalaman dia, kelebihan dia yang membuatkan tim Kuala Lumpur terpikat dengan dia. Memang saya bangga lah bila ada nama Otai. Pernah lah saya beberapa kali main dengan Otai. Dan sentuhan Azman Adenan tu masih ada lah. Saya memang salut. Inilah striker tulen. Bila depan gol tu takkan ada masalah untuk score gol. Bila orang bukan striker, depan gol pun macam mana, tak ada keeper pun confirm belum gol punya. Tapi Otai keeper pun umur macam ni dia boleh dribble lah. Korang tak tengok lagi, kalau korang tengok memang oi. Dah betul tergolek lah. Tapi yang penting dia score. Dia punya skill masih ada, dan itulah kelebihan Azman Adenan, seorang penyerang tulen. Mungkin ni rezeki lah Allah nak bagi kat saya, dan saya yang penting sekali adalah zaman sekarang lah marketing seorang pemain tu sangat penting. Nama branding nama tu bukan semua orang ada. Branding dengan media sosial dan apa yang saya buat semua tu branding atas nama Safi Salih lah, dan itu yang membuatkan pihak-pihak komersial lain berminat untuk membuat kerjasama lah. Saya nak bagi nasihat kepada pemain-pemain muda supaya dalam bola sepak ni yang paling utama adalah prestasi. Bila prestasi bagus, baru branding tu ada, dan branding tu ada baru ada pihak komersial ni akan datang. So yang paling utama adalah prestasi, lepas tu dia tengok nama lah, branding tu. Kalau branding tu tak kuat, so pihak komersial pun susah nak datang. So kena performance dengan baik. Okey, betul. Safi Salih cakap tu memang betul sebab apa? Untuk menjadi macam Super Salih ni, yang paling penting kena cipta nama tu. Betul. Sebelum nak mencipta nama, nak maintain nama tu, kita tak tahu dia punya usaha macam mana. Yes. Usaha tu untuk menuju kejayaan tu perlu ada. Sebab ni yang diterapkan kita masa zaman sekolah. Betul. Kena berusaha, kena rajin dan disiplin. Bila nama dah ada, insya-Allah apa yang kita buat diizinkan oleh Allah, kita akan berjaya.
Kriteria yang penting sekali dia boleh score gol. Dia tahu lah gol tu kat mana. Tak payah tengok pun dia dah tahu gol kat mana. Score gol ni sebenarnya bukan aku suka boleh rembat. Dia sebenarnya seni. Macam mana nak curvekan bola tu, macam mana nak letak bola tu bawah keeper, macam mana nak heading bola tu jauh daripada jangkauan keeper. Dia art seni. Tu kriteria dia lah. Dan untuk zaman sekarang sepak bola moden ni lah kepantasan lah. Waktu tu masa Otai kita digelar pemain 1 juta. Saya cakap wow, ini pemain Malaysia yang hebat ni, memang hebat lah kan. 1 juta gila. Sanggup player tim masa tu Selangor nak beli 1 juta. Bayangkan. Dan tak pernah masa tu tak ada orang yang boleh beat harga 1 juta untuk pemain masa tu. Azman Adenan sahaja. Dan waktu tu bila saya di bangku sekolah, masa tu saya bangku sekolah form berapa saya tak ingat. Saya dengar berita tu, ini pemain memang hebat dah. Dan bila saya tengok dia main, memang tak dinafikan, memang berharga 1 juta. Otai, saya nak mengucapkan terima kasih jugalah menjemput saya dalam channel Otai Azman Adenan, dan saya mengucapkan tahniah juga kepada nama Azman Adenan ni satu branding dah sekarang. Orang dah mula kenal dengan adanya baju Otai Azman Adenan yang terbaru, cap yang dah lepas tu dengan slipper. Tak ada pemain Malaysia Melayu yang ada branding dekat slipper, Otai. Itu memang satu, bila saya dengar tu, wah ini saya kena follow dan saya kena tengok update Azman Adenan, kita punya legend Otai, apa dia buat. So memang satu kebanggaan bila dah buat branding ni. Saya cukup bangga, Otai. Tahniah, dan saya mengharapkan semoga branding nama Azman Adenan ni akan terus berkembang, dan korang kat luar sana jangan lupa share, like dan subscribe channel ni, dan juga Super Safi channel. Otai, ni saya ada tendera hati daripada Super Safi. Sebab saya dah lama dah janji dengan Otai sebenarnya nak bagi kasut boot. Ini saya punya ni ada nama Safi Sali, Otai. Terima kasih. Sama-sama, Otai. Ni kalau pakai ni skor lagi kat sini. Oh betul, habislah keeper injet lah, Otai, kena skor kan. Ya, Otai. Okey terima kasih ya. Sampai di sini saja borak santai kita bersama dengan Super Sali Super Safi. Super Safi. Super Safi. Sali bapak saya. Nampak dah tua. Dah tua. Faktor umur, Otai, tak apa. Tak apa, faktor umur. Okey, jadi tak apa. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sama-sama, Dai, sudi datang, dan saya mendoakan agar Safi berjaya tahun ni dalam pasukan KL untuk mencipta kejayaan. Dan kepada semua peminat, kita jumpa lagi di next episode, dan sebelum tu jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Alright, bye. Subscribe channel The Azman Adnan.